Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 telah diberikan tugasan untuk membentangkan kajian yang bertajuk Cabaran Insan Sejahtera Terhadap Masyarakat. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Berikut adalah ahli kumpulan 5 bermula dengan saya, Fatin Maisara binti Fakhrazi, Amirul Haikal bin Budin, Ifa Nadira binti Muhammad Hasli, Nur Alisa Yasmin binti Azlan, Nur Alisha Iman binti Muhammad Zuhair dan Muhammad Ilyas bin Mat Jailani. Baik, saya akan menceritakan apakah maksud insan. Istilah al-insan dari sudut etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut atau pelupa. Jika melihat dari sudut kamus dewan, insan bermaksud manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi yang dapat berfikir dengan waras. Selain itu, istilah insan ataupun ins, nas, unas ialah istilah Al-Quran dan istilah ini merujuk kepada manusia yang menyeluruh dan sepadu. Dari mana datang kata insan diambil? Dari kata uns yang bererti jinak, harmoni dan tampak. Apakah maksud sejahtera? Sejahtera bermaksud aman dan makmur. Apakah yang dimaksudkan dengan insan sejahtera? Seperti kita sudah tahu tadi, insan adalah manusia dan sejahtera ialah aman dan makmur. Jadi, yang dimaksudkan insan sejahtera ialah manusia hidup aman dan makmur. Penting untuk melahirkan manusia seimbang dan harmoni. Dalam era globalisasi ini, pelbagai situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kunci utama untuk memberi suasana yang lebih tersusun dalam kalangan masyarakat terhadap kebahagiaan dan keamanan sesebuah komuniti dalam sesebuah negara. Semasa melakukan tugasan situ ini, terdapat beberapa pemasaran kajian telah dapat disenaraikan daripada kajian ini. Salah satunya adalah penyalahgunaan dadah. Dadah digunakan secara meluas dalam bidang perubatan bagi merawat dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang tertentu. Akan tetapi terdapat juga golongan-golongan yang menyalahgunakan dadah seperti mengambil dadah ini bagi tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh, mereka mencampurkan air ketul limbah batu untuk tujuan menghayakan, memabukkan dan untuk melupakan masalah-masalah seharian mereka. Yang kedua adalah amalan rasuah. Asyik kali kita dengar di channel-channel itu dan juga media masa tentang amalan menerima dan juga mengambil rasuah. Orang yang mengambil rasuah ini ataupun individu yang mengambil rasuah ini untuk mencapai tujuan tertentu dan juga untuk mendapat keuntungan daripada perkara-perkara tertentu. Yang ketiga adalah hilang pertimbangan dan kekerasan. Selalunya individu-individu ini datang daripada golongan-golongan yang mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan sehari mereka dan mereka mengalami tekanan perasaan yang sangat teruk dan sangat kritikal di mana sukar untuk mereka berfikir secara rasional. So, yang keempat adalah pendidikan yang cetek. Pengetahuan yang terhad dan juga pemikiran yang terhad menyukarkan mereka untuk berfikir dan juga untuk melakukan perkara sesuatu, bertindak berdasarkan kepada perkara yang rasional dan juga profesional. Terdapat beberapa perkara yang telah disandarkan sebagai persoalan kajian bagi tugasan CTU ini. Salah satunya adalah kemiskinan dan kekangan ekonomi. Perkara-perkara ini acap kali kita dengar yang mana mereka adalah sukar untuk mendapatkan keperluan atau memenuhi keperluan asas mereka sendiri, yang mana mereka terpaksa mencari alternatif lain seperti apa-apa sahaja alternatif yang mana boleh mendapatkan wang ataupun perkara-perkara keperluan dengan sekadar segera. So, yang kedua adalah kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan yang setara ataupun tidak sama ini menyebabkan perbezaan di antara berfikir dan juga pandangan-pandangan mereka. Sebagai contoh, terdapat juga beberapa golongan yang tidak habiskan persekolahan mereka daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, yang mana cara berfikir itulah tidak sama dengan golongan-golongan yang telah menambahkan persekolahan mereka tingkatan 1 dan juga tingkatan 5. Seterusnya adalah perkhidmatan kesihatan. Perkhidmatan kesihatan ini juga dapat dibezakan melalui beberapa penyakit. Sebagai contoh, terdapat juga penyakit-penyakit kronik yang mana memerlukan untuk mendapatkan rawatan yang melebihi kemampuan para pengidap penyakit tersebut. Yang seterusnya adalah komitmen mampu milik. Sebagai contoh, pihak-pihak kerajaan juga perlu mewujudkan salah satu komitmen yang mampu milik untuk mengurangkan tekanan-tekanan kepada rakyat-rakyat yang mana menyukarkan rakyat ini untuk mendapatkan, sebagai contoh, mendapatkan rumah dan juga mendapatkan kereta pemilik untuk digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Dan juga seterusnya adalah faktor alam sekitar. Faktor alam sekitar dan juga konservasi sekeliling yang tidak membantu tentang pembangunan sebagai insan sejahtera ini menjadilah faktor utama juga bagi menyukarkan perkara-perkara ini berlaku. Apakah objektif kajian ini? Objektif kajian untuk cabaran insan sejahtera adalah untuk memahami secara mendalami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kajian ini juga mengenal pasti ataupun bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi dalam mencapai kesejahteraan yang menyeluruh serta masyarakat secara meluas.
Dengan mempelajari cabaran ini, penelitian dapat menghasilkan wawasan yang berharga tentang permasalahan yang dihadapi seperti ketidakseimbangan sosial, ketidakadilan, tekanan mental atau masalah persekitaran yang mempengaruhi kesejahteraan. Yang ketiga, objektif kajian ini juga ingin mempelajari kesan cabaran sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi dan ketegangan dalam hubungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, kajian ini juga bertujuan untuk meneliti kesan teknologi moden dan perubahan sosial terhadap keadaan kesejahteraan insan. Maklumlah, sekarang informasi bergerak patas. Jadi, objektif-objektif ini membantu untuk lebih memahami isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan insan dalam masyarakat serta membantu merangka dasar dan program yang sesuai untuk memperbaiki keadaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ifah Nadira binti Muhammad Hasli. Saya akan membentangkan mengenai sorotan kajian bagi cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai contoh sorotan kajian bagi penelitian tentang cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia. Perkara yang pertama, penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Generasi muda merupakan modal insan yang amat penting kepada kesejahteraan dan pembangunan negara. Pergaulan mereka dengan rakan sebaya dalam aktiviti penyalahgunaan dadah telah mengancam keselamatan dan kemakmuran negara, malah menjejaskan perkembangan sosial diri remaja ke alam dewasa. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tahap perhubungan rakan sebaya dalam mempengaruhi pelibatan remaja dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk tinjauan keratan lintas secara kuantitatif. Seramai 200 orang remaja yang dikenal pasti mempunyai rekod penyalahgunaan dadah berusia lingkungan umur 31 hingga 21 tahun telah dipilih sebagai responden kajian melalui pensampaian rawak secara sistematik. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan ujian deskriptif. Hasil kajian mendapati majoriti 79.5% remaja yang terlibat dalam kajian ini menunjukkan perhubungan yang sederhana ke tahap yang tinggi. 17% dengan rakan sebaya mereka, hanya 3.5% daripada mereka menunjukkan perhubungan yang rendah. Hasil kajian memberi implikasi ke arah mewujudkan kempen dan program-program pencegahan dadah dalam kalangan remaja oleh pihak yang berkepentingan dengan menjadikan rakan sebaya yang telah berjaya bebas dadah sebagai ejen pelaksana dalam memerangi masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja di Malaysia. Seterusnya, contoh sorotan kajian bagi penelitian tentang cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia iaitu analisis faktor-faktor gejala rasuah. Rasuah adalah kalangan penjawat awam maupun swasta sering menjadi topik perdebatan di negara-negara luar. Begitu juga Malaysia. Menurut laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, statistik jumlah tangkapan dari tahun 2014 hingga 2021 telah berlaku kenaikan mendadak sehingga 205% iaitu bersamaan dengan 552 kes kepada 1,125 kes. Bahkan, Malaysia telah mencatat kehilangan hampir 1.8 trilion ringgit disebabkan kegiatan ini. Pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil oleh kerajaan dalam menangani kegiatan rasuah, namun laporan terhadap aktiviti ini tetap meningkat tidak menunjukkan sebarang tanda penurunan. Perkara utama yang perlu dititik berat sebelum menghasilkan kaedah yang terbaik adalah dengan mengenal pasti punca sesuatu perbuatan itu berlaku. Justru, artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyumbang kepada aktiviti rasuah dan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menanganinya. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah dokumentasi dan pemerhatian dalam proses pengumpulan data. Hasil kajian mendapati bahawa faktor dalaman yang menyebabkan seseorang melakukan rasuah adalah kerana wujudnya peluang, kelemahan pribadi dan tidak berintegriti. Manakala faktor luaran adalah disebabkan oleh gaji yang rendah, tekanan kewangan dan tekanan kerja serta dasar negara yang kurang efektif. Penggunaan teknologi oleh pelaku bagi mengelakkan kegiatan rasuah dikesan, campur tangan dan kurang kerjasama daripada ahli politik serta kurang sokongan dan keyakinan orang awam pula merupakan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dan agensi pencegahan rasuah dalam menangani rasuah di Malaysia. Diharapkan kajian ini dapat dijadikan rujukan dan panduan kepada pihak yang berwajib bagi membendung jenayah rasuah untuk menjamin masyarakat dan individu berjawatan bebas daripada kejadian rasuah. Seterusnya, contoh sorotan kajian tentang penelitian bagi cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia. Perkara yang ketiga, kesedaran pendidikan di kalangan masyarakat orang asli. Berdasarkan kajian yang dibuat di Australia, negara tersebut telah berjaya meletakkan dirinya antara pusat kecemerlangan akademik yang terunggul di dunia. Tetapi, yang menyedihkan tahap pendidikan kaum aslinya sendiri masih terabai. Wartawan Malaysia Suhaimi Sulaiman yang berada di Australia baru-baru ini mendapati tahap pencapaian akademik mereka masih rendah dan peluang pendapatan pekerjaan masih kecil. Kajian menunjukkan bahawa jumlah pelajar University of New South Wales di Sydney, Australia adalah seramai 28,000 orang. Pelajar keturunan orang asli hanya seramai 110 orang iaitu 0.4% daripada jumlah masyarakat kampus. Wartawan Suhaimi Sulaiman melaporkan masa depan dalam pasaran pekerjaan tidak begitu cerah bagi kaum Aborigines dalam era IT ini. Cuma 2.2% sahaja daripada masyarakat orang asli lulus pengajian di peringkat institusi pengajian tinggi. Purata orang asli di Australia yang berjaya menamatkan pelajaran di kampus ialah 12.8%. Jika diperhatikan, situasi di Australia adalah lebih kurang sama dengan situasi di Malaysia di mana peratusan pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke tahap yang tinggi adalah rendah iaitu tidak sampai kepada 15%. Pendapatan orang asli adalah berpusat di kawasan pedalaman. Merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Steve Nettleton pada 2007, kedudukan geografi mereka yang terletak jauh di pedalaman telah mengukuhkan pemikiran di kebanyakan masyarakat orang asli bahawa tiada faedah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dalam kajian Nettleton juga, Nur Hayati binti Hussein, seorang penyelidik daripada Kemas, berkata, kami dapati ibu bapa dalam masyarakat ini mempunyai hanya sedikit kemahiran keibubapaan. Kurang kemahiran dalam ilmu keibubapaan di kalangan masyarakat orang asli dikenal pasti sebagai faktor lain yang boleh membantutkan perkembangan minda anak-anak. Sedangkan ilmu keibubapaan adalah sangat penting untuk membantu pengembangan pendidikan anak-anak. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada Alisa untuk sorotan kajian seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Azlan Yasmin binti Azlan. Saya akan sambung kajian keempat dan kelima.
Untuk kajian keempat berkenaan tekanan dan stres, kajian yang kelima iaitu kurang didikan agama. Tekanan boleh terjadi pada setiap peringkat umur yang berpunca sama ada dari segi pelajaran, tempat kerja, persekitaran atau keluarga. Kajian menunjukkan 1 daripada 4 mahasiswa mengalami isu tekanan dari segi pembelajaran, keuangan maupun tugasan. Cara untuk membantu mengatasi masalah tekanan ini ialah dengan beriadah seperti hiking, bermain bola sepak ataupun jogging di taman permainan. Kajian terakhir ialah kurang didikan agama. Golongan remaja kini merupakan aset penting negara pada masa akan datang. Sekiranya mereka tidak dapat pembimbingan yang betul, mereka akan lebih tersasar dan terjerumus pada perkara yang tidak elok. Contohnya seperti merokok, mencuri, merogol atau menghisap dadah. Hal ini boleh berpunca dari pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial dan kurang pemantauan dari ibu bapa. Ibu bapa perlu menerapkan ajaran agama terhadap anak-anak. Berdasarkan kajian laporan, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah berikut. Yang pertama, memilih rakan sebaya yang positif. Ini kerana ia dapat mempengaruhi kita untuk tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Selain itu, kurangkan atau hapuskan perasaan yang mencuba perkara yang tidak bermanfaat. Mari saya jelaskan berkenaan dapatan kajian kumpulan kami. Kajian ini dilakukan menggunakan Google Form bagi mengutip respon daripada pelbagai peringkat umur, agama, bangsa dan jantina bagi menjawab soalan-soalan tentang topik kami. Berdasarkan keputusan kajian yang kami dapati, seramai 76.7% perempuan yang menjawab soalan kajian ini, manakala lelaki pula 23.3%. Dari segi peringkat umur pula, golongan yang berumur 21 tahun ke bawah paling ramai menjawab, iaitu seramai 52.1%. Agama paling ramai membantu untuk menjawab soalan kajian ini ialah agama Islam, iaitu sebanyak 95.9% dan segelintirnya dari agama Kristian dan juga Buddha. Kebanyakan responden dari bangsa Melayu sebanyak 91.8% dan yang lainnya daripada bangsa Cina, India dan lain-lain. Sekarang saya akan jelaskan berkenaan soalan kajian kami. Soalan 1 berkenaan tekanan dan stres yang tinggi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia. Sebanyak 61.6% yang tanda salah setuju dan 34.2% tanda setuju. Kehidupan moden sekarang amat berat dari segi tuntutan yang tinggi, tekanan sosial, beban kerja yang berat, persaingan yang sengit dan tuntutan teknologi yang terus meningkat. Beberapa masalah kesihatan mental yang berkait dengan isu ini seperti depresi, gangguan tidur, gangguan makan dan peningkatan risiko bunuh diri. Usaha untuk mengurangkan kesan buruk masalah ini dengan cara menggalakkan cara hidup yang sihat, mempunyai akses yang baik untuk merawat kesihatan mental dan mendapatkan sokongan dari orang sekeliling amat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha Iman binti Muhammad Zuhair. Sekarang saya akan membentangkan soalan yang kedua daripada dapatan kajian kami. Berdasarkan carta di atas, sebanyak 78.9% bersama dengan 50 orang responden telah memilih bersetuju dan sangat bersetuju dengan soalan yang telah dinyatakan. Penggunaan media sosial dan teknologi digital secara berlebihan boleh menyebabkan keruntuhan akhlak. Masalah ini memberikan impak yang amat berat dan memberi kesan yang mendalam terutamanya pada agama Islam kerana Islam telah menetapkan supaya kita perlu menjaga tata tertib dan adab terhadap hubungan sesama manusia. Orang ramai cenderung untuk berkomunikasi melalui platform dalam talian dan bukannya bersemuka. Ini boleh mengubah cara orang berinteraksi dan sekaligus memberi kesan pada norma sosial dan membawa kepada penghasilan sosial terhadap individu. Kesimpulannya, masyarakat perlu mengenal pasti cabaran dan meningkatkan kesedaran tentang penggunaan teknologi ini dengan seimbang dan penuh bertanggungjawab kerana ia dapat mengubah cara masyarakat Malaysia untuk berinteraksi dengan efektif. Berdasarkan carta PAI tersebut, sebanyak 99% bersamaan 72 orang responden telah bersetuju dan bersetuju dengan fakta yang telah dinyatakan tentang dadah, manakala hanya 1% memilih kurang setuju. Penggunaan dadah dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan sosial dan keluarga. Tafsirnya, mereka sanggup membunuh keluarga mereka sendiri atau merompak orang sekitar mereka bagi mendapatkan wang untuk membeli dadah. Sekaligus, ia mengganggu kesejahteraan insan di Malaysia. Di samping itu, hubungan keluarga akan renggang apabila individu terlibat dengan dadah mengisolasikan diri mereka dengan orang sekeliling mereka kerana penagih dadah selalunya kurang berkeyakinan. Jadi, hubungan akan renggang kerana tidak bercakap atau berinteraksi mahupun di dalam rumah yang sama. Selain itu, dadah dapat mengganggu kesejahteraan insan kerana mereka sering berhalusinasi. Mereka bakal menimbulkan masalah tanpa mereka sedari. Jadi, rakyat Malaysia sentiasa dalam ketakutan apabila mereka berdekatan dengan penagih dadah. Oleh itu, individu yang terlibat hendaklah mendapatkan rawatan yang sesuai kerana ia amatlah penting untuk menangani masalah ini dan sekaligus dapat membaiki hubungan sosial dan kesejahteraan insan. Data yang didapati di atas menunjukkan seramai 99% bersama 72 orang responden sangat bersetuju dan bersetuju dengan fakta yang telah dinyatakan di dalam rajah tentang kegiatan rasuah. Manakala 1% memilih kurang setuju. Rasuah menyebabkan kerosakan akhlak dan juga akidah kita sebagai umat Islam. Berikutan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Baqarah ayat 188. Sudah terang lagi bersuluh bahawa budaya rasuah boleh membawa kepada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan.
Rasuah sering membawa kepada keputusan yang tidak adil dan manipulasi terhadap sistem perundangan. Mereka yang mempunyai harta yang banyak dan kuasa sebolehnya melanggar hak rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan tanpa perlu menghadapi hukuman dan mangsa rasuah selalunya akan dibiarkan tanpa mendapat keadilan. Tambahan pula, rasuah memusnahkan kepercayaan orang ramai terhadap institusi kerajaan, sistem kehakiman serta institusi awam yang lain dan kepada pemimpin mereka untuk bertindak dengan penuh integriti dan keadilan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan prihatin, hendaklah kita memerangi rasuah sekeras-kerasnya bagi mengatasi cabaran di atas. Berdasarkan carta di atas, majoriti sebanyak 94.5% bersamaan 69 orang telah bersetuju dan sangat bersetuju dengan pernyataan dirajah. Manakala hanya 4.1% bersama dengan 3 orang memilih bersetuju. Islam telah menetapkan hukum wajib bagi umatnya untuk menuntut ilmu. Pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah memainkan peranan dalam membentuk nilai dan etika seorang insan. Pendidikan yang baik menyampaikan nilai-nilai seperti empati, toleransi dan pertimbangan sosial. Memahami nilai-nilai ini dapat menjadikan orang lebih sensitif terhadap cabaran kesejahteraan insan dan lebih cenderung untuk mengambil tindakan untuk membawa kepada perubahan positif. Lebih penting lagi, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam membekalkan pendidikan luar sekolah kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana anak-anak adalah cerminan daripada ibu bapa mereka sendiri. Perkara ini haruslah dimulakan sejak mereka kecil lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari republik. Tuntasnya, pendidikan mengenai ilmu akan memahirkan dan menyedarkan insan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Malaysia. Masyarakat Malaysia hendaklah bersatu teguh untuk saling mengongsi ilmu supaya cabaran ini dapat diatasi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas bin Mat Jalani. Setelah itu pembentang yang terakhir akan membentangkan kesimpulan tentang cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat di Malaysia. Berdasarkan kajian ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa cabaran dalam mencapai kesejahteraan insan di kalangan masyarakat Malaysia merangkumi beberapa faktor utama. Beberapa faktor utama tersebut adalah penyalahgunaan dadah, amalan rasuah, hilangnya pertimbangan dan kewarasan berfikir, serta latar belakang pendidikan yang cetek. Penyalahgunaan dadah menjadi salah satu faktor utama yang mengancam kesejahteraan ini. Hal ini kerana penggunaan dadah yang tidak terkawal dapat menimbulkan masalah dari segi kesihatan, ketagihan dan konflik dalam sesebuah kekeluargaan dan hubungan sosial. Dengan keadaan sedemikian, kita perlulah berganding bahu dari pelbagai pihak termasuklah pemerintah, jabatan penguatkuasa, lembaga masyarakat dan individu lain untuk mengatasi cabaran ini dan sekaligus mempromosikan kesejahteraan insan yang menyeluruh dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dengan itu, maka berakhirlah pembentangan tugasan kami pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sir Muhammad Hafiz bin Abdul Wahab kerana mendengar pembentangan kami dari awal hingga akhirnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.